يفقهوا رب زدنا علما وشكرا وفقا باسمك العظيم يا عليم يا عليم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kasih sayang kepada kita, masih lagi beri kita kesempatan untuk duduk dalam satu majlis ilmu. Yang mana sebelum tadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga beri kita kesempatan, iaitu kita diberi kesempatan untuk kita sembahyang maghrib secara berjemaah. Adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah ingin seluruh umat dia sembahyang maghrib, bukan saja maghrib, bahkan 5 waktu secara berjemaah. Di mana tempat azan dilakukan. Kalau seorang petani, maka di sana tidak ada masjid. Kalau azan dilakukan di sana, maka mereka boleh berjemaah juga di sana. Ini yang Rasulullah SAW suka dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Banyak pahala orang yang banyak sembahyang berjemaah berbanding dengan sembahyang seorang. Dalam satu hadis sebut 25 kali lebih, dalam satu hadis sebut 27 kali lebih. Banyak sangat. Seorang yang diberitakan dia telah ikut satu sembahyang jemaah, maka dia telah qada sembahyang dia 25 kali. Seorang wanita, maka datang dalam mimpi dia, walaupun kau qada selama 25 untuk dapatkan ganjaran 25, tidak akan sama, tetap tidak akan sama dengan sembahyang berjemaah. Di pahala tinggi. Kemudian kita sembahyang seorang satu, kadang-kadang penuh dengan kelalaian. Dengan kelalaian, tak tahu lagi sama ada kita tengok oleh Allah SWT atau tidak. Ayat Quran yang satu bunyi, alladzina hum 'ala salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang yang bersia-sia dan melalaikan sembahyang dia, maka mereka ni duduk di mana? Fawaid. Seolah bagi mereka ni waid, neraka waid, bersangkalah bagi mereka. Dan ini orang yang ini akan terkeluar bila dia duduk sembahyang jemaah. Kenapa dalam sembahyang jemaah salah seorang mungkin Allah SWT terima, maka disebabkan penerimaan seorang untuk semua jemaah daripada kita. Banyak. Sembahyang jemaah ni walaupun orang ada kekuatan, ada kesungguhan, ada usaha, tapi Allah SWT tak izinkan maka terdapat juga. Macam mana keinginan Allah apabila hati ada kehendak. Antara akidah yang paling teruk sekali yang ada di kalangan kita, masyarakat kita, iaitu kita yakin dengan usaha kita boleh dapat segalanya. Ini akidah yang salah. Ada satu pepatah berbunyi, manjadda wajada. Manjadda wajada. Siapa yang usaha, dia akan dapat. Siapa yang pegang pada akidah ni, dia berpegang pada akidah Qadariyah. Qadariyah dia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bila telah beri kuasa pada kita, kita yang menentukan baik buruk kita, bukan Allah SWT lagi. Baik buruk kita yang menentukan. Jadi usaha hanya bergantung, kita kata dengan usaha kita berjaya. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan akidah Islam. Kenapa? Ada orang tu usaha daripada kecil sampai besar, Allah SWT tak bagi kejayaan tu. Ada orang yang tak usaha, mana Allah SWT bagi kejayaan. Dalam bisnes kadang-kadang kita nampak ada orang tu buat sampai lewa je, tapi Allah SWT bagi kejayaan. Kadang-kadang dia buat mati-matian, tapi tak ada kejayaan. Kejayaan pada sesuatu semua milik Allah. Sebab itu buat satu perkara ikhtiar, serah pada Allah. Ini benar akidah yang sebenar. Sebab itu faiza azam tatawakkal ala Allah. Apabila azam, kamu azam, kamu dah berusaha sungguh-sungguh, maka kamu serah pada Allah. Ini akidah yang sebenar. Jangan kamu rasa bahasanya, oh, disebab aku tak usaha, aku tak dapat. Aku dah usaha dah, tak dapat juga. Putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa qaumul kafirin. Sungguhnya orang yang putus asa, hanya orang kafir saja putus asa dengan rahmat Allah. Jadi alhamdulillah, bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa lengah panjang masa di malam ni, insya-Allah malam ni, malam pertama insya-Allah kita akan belajar, iaitu satu bab berkaitan dengan jinayat.
Kenapa? Dalam hukum syariat kita terbahagi kepada 4. Yang pertama dipanggil ibadah, yang kedua dipanggil muamalat, yang ketiga dipanggil muasyarat, dalamnya terkandung nikah, talak dan sebagainya. Yang keempat dipanggil jinayat. 4-nya adalah seluruh sumber agama. Jadi kalau seorang dia tolak salah satu daripada ini, maka dia tolak sebahagian daripada agama. Okey. Jadi ibadat adalah ibadat. Ibadat tidak masuk dalam jenayat. Jenayat tetap jenayat. Muamalat tetap muamalat. Hari ini orang salah gunakan satu istilah yang mana ulama fiqh telah letakkan. Ulama telah letakkan satu istilah, tapi orang gunakan istilah itu untuk lain. Orang kata kerja saya adalah ibadat. Tidak. Kerja kamu adalah muamalat, bukan ibadat. Ibadat adalah ibadat. Daripada awal lagi sembahyang, puasa, zakat, haji dan 5 rukun Islam ini dipanggil ibadat. Mana mungkin ibadat dipindah kepada muamalat. Muamalat adalah muamalat, muasyarat adalah muasyarat, jenayat adalah jenayat. Jadi sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, apa yang telah ditetapkan oleh ulama, a'udzubillah min dzalik, jangan kita cuba khilaf. Kerana mereka adalah orang yang arif dalam bahagian syariat Islam. Apatah lagi, yang pertama sekali yang faham akan hukum-hukum Allah SWT adalah Rasulullah. Selepas Rasulullah yang faham dengan hukum-hukum Islam, siapa? Sahabat-sahabat. Selepas sahabat, siapa yang faham? Para tabi'in. Selepas tabi'in, siapa anak murid mereka? Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah berpegang pada pendapat khairul qurun. Selagi mana dia ada pendapat daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka dia berjaya. Kita tak boleh nak mengingkari kita hanya pegang pada Allah sahaja, tak nak ambil Rasul, tak boleh. Kita nak pegang hanya Allah dan Rasul sahaja, tak nak ambil pada sahabat pun tak boleh. Kita nak pegang Allah, Rasul pada sahabat, tapi tak nak ambil pun tak boleh. Adapun khairul qurun telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, apabila kamu tak jumpa masalah dalam zaman aku, maka kamu ambil zaman tabi'in. Zaman Rasulullah adalah zaman sahabat. Zaman selain daripada zaman selepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Kalau kamu tak jumpa masalah dalam ini, tengok zaman selepas. Dalam khairul qurun yang terbaik. Jadi dalam itu kita boleh. Jadi sebab itu bila kita tengok siapakah Imam Malik. Imam Malik seorang tabi'in. Bila dikaji, ada sebahagian mengatakan dia tabi'in. Ada sebahagian mengatakan dia tabi'in. Imam Abu Hanifah adalah tabi'in. Dia sempat jumpa sahabat. Imam Syafi'i tabi'in, termasuk dalam surah tabi'in. Jadi mereka adalah pengikut setia yang mana syariat Islam menginginkan mereka berbuat apa yang syariat Islam kata. Jadi tuan-tuan akan jumpa nanti banyak dalam kitab fiqh, kadang-kadang hukum Allah yang ditafsirkan oleh Rasulullah, kemudian ulama dia bagi tahu ini. Yang kemudian tuan-tuan akan jumpa kata para sahabat yang berhukum. Kemudian sahabat-sahabat lain ijma' terima seperti hukum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka sahabat lain semestinya terima. Maka ini dipanggil hukum sahabat, tambahan hukum sahabat. Kadang-kadang kan hukum tabi'in, tambahan daripada tabi'in. Selagi mana tidak ada khilaf dengan Al-Quran, selagi mana tidak ada khilaf dengan hadis, selagi mana tidak ada khilaf dengan sahabat, maka kita boleh pakai. Apabila bertembung, maka kita ambil yang lebih kuat pertembungannya. Okey, tuan-tuan berikan ada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita akan mula satu bab, iaitu berkaitan dengan jinayat. Dan ketahuilah bahawasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan menghukum antara satu sama lain, tidak. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada Allah. Sebab itu seorang yang mana dia betul-betul dalam ibadat dia, insya-Allah kalau dia betul-betul dalam ibadat, maka muamalat dia akan jadi betul. Kalau muamalat dia betul, maka insya-Allah muasyarat dia akan betul. Kalau muasyarat dia akan betul, jenayat tidak akan kena. Habis jenayat dia kena pada siapa? Jenayat kena pada orang yang mana ibadat dia sambil lewat, kemudian muamalat dia sambil lewat, kemudian muasyarat dia sambil lewat, baru dikenakan jenayat. Pada jenayat ni hujung sangat dalam Islam. Hujung adalah tempat hujung, yang mana orang ni tak boleh nak diselesaikan melainkan cara ni, baru diselesaikan.
baru dibuat. Bukan saja. Tidak. Sebab itu satu ketika apabila seorang sahabat dibawa jumpa Rasulullah, maka apa yang Rasulullah kata, orang ini telah dibawa ke mahkamah, maka diambil keputusan. Kalau orang ini tidak dibawa pada aku, maka tidak akan dihukum. Sahabat telah bawa kepada Rasulullah. Dalam satu hadis, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, bagi tahu kepada dia, ya Rasulullah, aku telah buat dosa-dosa sedemikian. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, alangkah baiknya kamu sembunyikan kesalahan kamu, nescaya Allah SWT akan tutup kesalahan kamu. Rasulullah senyap. Kemudian apabila dia bagi tahu, maka dihukum. Sebab itu orang yang mana bila dia buat salah, kemudian dia mengakukan salah dia, kemudian dia berbetulkan, maka dia tidak ada hukum. Seperti seorang yang mencuri, kemudian dia bawa barang, ini barang tuan saya curi, saya tak guna apa lagi, ambil dah balik. Adakah orang ini dihukum? Tidak. Kenapa? Dia mengaku kesalahan dan dipulangkan balik. Tapi kalau dia tak mengaku, bila dia cari saksi, dituntut, kita dah cari dah, bukti-bukti dah ada bahawa dia mencuri, maka baru orang dia akan dihukum. Kalau dia tak mengaku, ada kita panggil qasamah, bab sumpah dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, di antara kitab ni insya-Allah kita boleh buka muka surat yang ke-24 bab jinayat insya-Allah. Al-jinayat. Perkataan al-jinayat itu jamak pada jinayah. Maknanya melakukan kesalahan dengan membunuh atau memukul atau sebagainya daripada perkara yang mewajibkan had atau ta'zir. Jadi bila kita ambil had jinayah, bila masuk ke jinayah, seorang yang melakukan kesalahan dan kesilapan yang mana dianggap perkara itu boleh menyebabkan antara dua pihak, maka ini dipanggil jinayah. Kalau seorang pukul diri sendiri, itu tidak dikatakan jinayah yang dimasukkan dalam. Yang dimasukkan kalau dia pukul seorang, maka ini dikatakan jinayah. Apakah balasan terhadap orang yang pukul seorang lain? Maka balasannya qisas. Qisas ini, sebagaimana kalau pukul orang itu, luka dia dekat sini, maka orang itu boleh memukul kamu balik dan lukanya sama tempatnya. Itu. Daripada mana sumbernya? Daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd, dan sampai habis ayat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas. Kalau seorang yang dibunuh, maka hukumnya orang itu akan dibunuh. Kalau hamba, kata hamba. Kalau orang yang merdeka dibunuh, maka ganti dia merdeka, sebagainya. Jadi hukum ini daripada Allah SWT sendiri. Dalam hadis ada sebutkan, riwayat oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qila wa man hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billahi ta'ala was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadfu al-muhsanat al-ghafilat. Artinya hendaklah kamu menjauhi daripada 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara ini dia akan membinasakan manusia dan akan musnahkan kehidupan manusia. Apakah perkara itu? Yang pertama, sahabat bertanya, Rasulullah, apa perkara itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, syirik yang menyekutukan Allah SWT. Ini satu perkara yang membinasakan kehidupan, merosak, memusnahkan. Yang kedua, syirik itu nyawa orang yang diharamkan Allah melainkan dengan sebenarnya. Orang yang diharamkan oleh Allah SWT bunuh, maka ini perkara yang membinasakan, yang memusnahkan kehidupan. Melainkan
pada haknya. Seperti seorang yang mana dia bunuh seorang, maka hukum dia akan dibunuh. Seorang yang mana dia dah kahwin, kemudian dia buat berzina, dia berzina, maka dihukum rejam, bunuh pukul. Ini yang ada bunuh ada hak, membunuh dengan hak. Kemudian seterusnya makan riba. Makan riba pun sama juga, perkara yang membinasakan kehidupan, memusnahkan kehidupan. Makan harta anak yatim pun sama juga. Lari dari melawan orang kafir yang menyerang orang Islam, iaitu lari dari peperangan, pun sama juga. Kalau hari ini kita perang dengan orang, kita lari, maka kemusnahan pada agama tersebut. Dan menuduh perempuan muhsanah yang suci dengan zina. Perempuan yang suci kemudian kita tuduh dia, kan ini satu kezaliman yang amat sangat. Maka ini satu perkara yang binasakan. Rasulullah bagi tahu 7 perkara ini yang binasakan. Jadi kita kena elakkan. Dan 7 perkara ini ada kaitan dengan jinayat dan tuduh. Apakah hukum bagi orang yang membuat salah satu daripada 7 perkara? InsyaAllah kita akan bincangkan. Okey. Orang yang melakukan itu disebut jani. Dalam istilah Arab, siapa yang melakukan penjenayah kita panggil jani. Dan yang kena pukul disebut majniun alaih. Orang yang dikenakan jenayah ke atasnya dalam bahasa Arab kita panggil majni alaih. Majniun alaih. Jenayah itu ada 2 macam. Pertama, jenayah pada anggota seperti bunuh, pukul dan sebagainya. Kedua, jenayah pada harta seperti rompak, curi dan sebagainya. 2 saja punya. Jenayah ada 2. Satu, jenayah yang melibatkan tubuh badan, melibatkan diri seorang. Yang kedua, jenayah menyebabkan harta, sama ada rompak ataupun curi. Maka sama ada dia buat jenayah bunuh ataupun jenayah rompakan, kedua-duanya ada hukum dia. Mengikut agama Islam kita ada syariat. Okey. Membunuh orang ada 3 macam. Jadi kita tengok bunuh orang ada 3 macam. Yang pertama, membunuh dengan sengaja. Bunuh orang dengan sengaja, dia confirm, dia akan dibalas dengan bunuh juga. Yang kedua, membunuh dengan tersalah, iaitu tidak sengaja. Contoh, orang pergi ke hutan. Bila pergi ke hutan, dia nak tembak rusa, tapi tiba-tiba dekat dalam hutan tu tak perasan, dia ingat rusa punya orang. Tembak-tembak, tembak kena orang. Ini bunuh tidak sengaja. Apakah hukum dia? InsyaAllah kita akan bahaskan. Yang ketiga, membunuh menyerupai sengaja. Membunuh seakan-akan nampak sengaja dibunuh. Ini ada 3 macam ini bunuh. Kita bahas pada yang pertama, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja itu ialah seorang memukul orang lain dengan alat yang biasanya boleh membunuh dengan tujuan hendak membunuh, seperti orang guna pisau. Dia guna pisau, guna pedang ke, guna senapang ke, guna pistol ke, memang dengan niat untuk dia bunuh orang tu, maka ia membunuh dengan sengaja. Orang yang melakukan perbunuhan dengan sengaja ini wajib dibalas bunuh. Dalam bahasa Arab disebut qisas. Wajib. Tak boleh nak lari. Siapa yang bunuh dengan sengaja, maka hukum dia qisas. Dalam bab ini saya menggunakan, iaitu pengarang kata, saya menggunakan perkataan itu kerana ganti barang yang binasa itu mengikut jenisnya. Jadi qisas kita akan gunakan perkataan. Apakah qisas? Qisas balas. Balas dengan sama. Kalau seorang itu bunuh, maka balas dengan bunuh. Kalau seorang itu pukul sehingga binasa, maka pukul sehingga binasa dan sebagainya. Kalau seorang itu potong tangan, maka dibalas dengan potong tangan. Dalam bab jenayah ini banyak menggunakan perkataan membunuh kerana itulah yang ghalibnya dan yang lebih besar. Padahal mengerat anggota atau melukakan anggota dan menghilangkan sifat seperti akal, pendengaran dan penglihatan hukumnya sama macam membunuh, juga terbahagi kepada 3 macam. Sama juga. Hari ini orang faham bunuh tak ada. Bila bunuh orang yang tak ada dah meninggal dah, bunuh. Jadi apakah akibat bila seorang potong tangan orang? Adakah dia tidak diberikan bersalah? Adakah dia tidak dibalas? Tetap akan dibalas. Ini semua dikira jenayah. Dan jenayah ini yang kita kata ghalib.
Kita katakan apabila seorang bunuh seorang, ataupun seorang pukul, ataupun seorang potong dan sebagainya, dalam Al-Quran disebut wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal-udhna bil-udhn was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas. Sebelum syariat kita telah ditetapkan syariat, iaitu telah diwajibkan, telah difardukan, telah disyariatkan ke atas Bani Israel, iaitu apabila seorang mati maka dibalas dengan mati. Apabila seorang dirosakkan matanya maka akan dibalas rosakkan matanya. Apabila hidung dia contoh dirosak ataupun dipotong, maka dibalas dengan potong atau rosak. Begitu juga telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi dan sebagainya. Sebagaimana diwajibkan ke atas mereka, begitu juga ke atas syariat kita. Maka jika orang yang kena potong tangan umpamanya, iaitu majni' alih. Majni' alih adalah orang yang dipotong tangan, atau waris orang yang kena bunuh memaafkan balas potong atau balas bunuh dengan meminta bayar diyah ganti rugi. Yang kemudian daripada ini saya gunakan perkataan diyah sahaja. Memang qisas balas. Bila kita sebut qisas, iaitu kita minta balas. Kalau dia bunuh, kita kata bunuh dia balik. Tapi bila kita bincang dengan keluarga dia kata tak apa, saya nak ganti rugi saja. Ganti rugi dalam Islam kita panggil diyah. Dia adalah ganti rugi. Ganti rugi dipanggil dia. Kita akan bahaskan tentang dia. Dia ada dua jenis. Satu ganti rugi yang berat, satu lagi ganti rugi yang ringan. Dipanggil dia mughallaqah dan dia mukhaffafah. Wajiblah atas orang yang melakukan jenayah itu membayar dia yang berat, iaitu mughallaqah, bergantung pada hartanya. Sebaliknya, jika dimaafkan semua sekali, gugurlah qisas dan gugurlah dia itu. Contoh, apabila seorang bawa kereta, bila dia bawa kereta bertemu aksiden, disebabkan orang ini bawa kereta tak betul, dia langgar orang ini telah mati. Ini dipanggil dia telah menyebabkan orang ini mati. Dengan sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Apabila dia tak sengaja, maka tak wajib qisas atas dia. Tak wajib qisas. Tapi kalau orang keluarga itu menuntut dia diganti rugi, maka orang ini kena bagi. Begitu juga seorang yang bunuh seorang dengan sengaja, maka ada dua dekat sini hukum. Yang pertama, bunuh balik orang tu. Yang kedua, kita panggil dia. Kalau keluarga dia kata tak apalah, tak perlulah bunuh dia, tapi bayar ganti rugi. Nanti kita akan bahas ganti rugi apa dia. Ganti rugi yang ditetapkan oleh syariat 100 ekor unta. 100 ekor unta. Zaman kita kalau kat Malaysia unta tak ada, macam mana kita nak buat? Seekor unta harga dia berapa? Kita ganti dengan harga. Kalau unta tu 3,000, contohlah seekor unta 3,000 kali dengan 100, 300,000 kena bayar. Unta pula ada jenis juga kena bayar. Jenis unta ada yang unta umur dia masuk 2 tahun, ada unta masuk 3 tahun, ada unta masuk 4 tahun. Yang grade-grade ni lain sikit harga dia. Kalau tuan-tuan tengok kambing pun macam-macam harga. Ada yang lamb, ada yang kambing biasa. Kalau yang lamb, kita pergi Australia, kecil je lamb, harga dia melampau sampai $700 $700. Tapi kalau tuan-tuan tengok kambing daripada Australia yang sampai kat Malaysia, gemuk-gemuk badan, kat sana murah, ada sebenarnya lebih kurang 200-300. Yang kecil tu mahal. Dia kadang grade-grade dia mahal. Mana tahu unta, kalau unta yang masuk tahun kedua tak tahu lah. Kalau orang sekarang dia letak grade dia mahal, maka mahal lah hukum dia. Kena ikut 100 ekor kena keluarkan. Dalam itu kita panggil pintu makhal, pintu lagun, jiza'ah dan sebagainya. Ada sampai tahun ke-5 kita masuk. Tapi itu tuan, kalau keluarga dimaafkan, memang tak boleh nak buat. Tapi kalau keluarga dia tuntut, orang yang bunuh dengan sengaja, keluarga dia kata apa, saya tak nak ganti rugi, saya nak dia mati juga, maka hukum dia mati. Kalau tanpa sengaja,
maka kita boleh nak paksa dia. Tak boleh kita nak qisas atas dia pasal dia buat tak sengaja. Tapi ganti rugi boleh kita minta. Ganti rugi boleh diminta. Tapi andai kata orang tu kata pun tak perlulah. Maaf, saya maafkan. Maaf adalah lebih afdal. Maaf adalah lebih baik. Kenapa Allah SWT akan ganti yang lebih baik akhirat nanti. Maksud jaminan dengan Allah SWT. Tapi kalau ada tuntutan di dunia, maka wajib dilaksanakan. Okey, itu yang pertama kita bahaskan. Mana pun dua kena. Qisas kena, dia kena. Kalau dia dah qisas, tak perlu dia. Kalau dia tak ada qisas, dia kena dia. Yang kedua, membunuh dengan tersalah, tak sengaja. Iaitu seorang dengan niat menembak atau memukul sesuatu benda seperti kijang, umpamanya tiba-tiba terkena kepada manusia. Tengok dalam hutan, dah tembak betul-betul, dah tembak shoot, kijang betul tengah-tengah ni, dah betul sasaran, dah nampak lah. Tiba-tiba nak lepas sasaran, tengok kawan dia pula nak pergi lompat tangkap kijang, terkena kawan dia. Apa yang jadi? Matilah kawan tu. Warga dia tak berhati. Tak boleh ni. Kamu sebenarnya pakat dengan kawan kamu. Sebenarnya kamu nak bunuh kawan kamu. Dia sudah. Dua pula kat situ. Sengaja dengan tak sengaja. Warga dia pula kata kamu sengaja bunuh. Dia kata tak sengaja. Alah, hukum pula kat situ. Kena bersumpah pula. Kita akan bahas buat sumpah lepas ni. Sumpah berapa kali? 50 kali kena sumpah. Dalam syariat 50 kali sumpah pula. Sumpah saya tak buat. Sumpah saya tak sengaja. Sumpah saya tak sengaja. 50 kali sumpah. Nanti kita akan bahas sebab sumpah selepas ini. Jadi seorang yang bunuh dengan tak sengaja, kita bahas sekarang. Atau ia hendak menembak Zaid, tiba-tiba terkena Umar. Zaid musuh dia. Contoh, orang kafir hati. Kafir dia menyerang Zaid. Zaid pula. Itu bulan nama lain sikit. John apa-apa. Zaid ni nampak orang Islam. Contoh, kafir. Seorang tembak-tembak, dia nak tembak. Tiba-tiba kawan dia pula nama Ahmad nak guna pisau surah mati. Dia tertembak pula kawan dia. Tak sengaja. Macam mana hukum dia? Hukum dia pada tak sengaja, insyaAllah. Atau tiada niat langsung hendak melakukan jenayah. Atau seperti ia terjatuh tiba-tiba senjatanya meletup atau terhentam pada orang lain dan mati orang itu, maka tiadalah kena qisas atasnya. Tak ada kena qisas. Bawa bom, tiba-tiba bawa bom terlepas daripada poket, bom meletup, kawan dia mati. Silap. Jadi macam mana? Adakah kita nak ambil bom campak kat dia sebelum meletup kat dia balik? Sebab dia tak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, maka balas dengan bunuh juga, dia pun kena mati juga. Bahkan wajib dia sahaja, iaitu dia yang ringan, mukhaffafah. Wajib atas waris-waris sebut dalam bahasa Arab aqilah dalam tempoh 3 tahun. Keluarga dia kena juga ambil bantu untuk selesaikan masalah dia. Keluarga dia kata tak ada, dia bertanggungjawab. Keluarga dia kena ambil juga. Jadi kita pun kena jumpa keluarga dia. Orang tuntut balas atas dia, maka keluarga dia tak terlepas. Iaitu keluarga di kalangan lelaki-lelaki. Selain daripada ayah dan anak dia, iaitu keluarga dia yang menghampiran. Pun kena, boleh kita tuntut dengan dia. Keluarga dia pun kena fikir juga. Kalau tak ada, maka Baitul Mal. Baitul Mal boleh bantu dia dalam menyelesaikan masalah. Orang boleh pergi ke pusat zakat. Saya ada masalah dalam dia. Saya nak kena tunaikan. Saya tak tahu. Jadi Baitul Mal. Baitul Mal kata, kami duit kami pun dah kering dah. Yang terjadi, dia tanggung lah seorang-seorang. Ini atas kepala dia. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, membunuh menyerupai sengaja. Itu ialah seorang memukul orang lain dengan benda yang biasanya tidak membunuh. Pukul yang macam itu seperti dipukulnya dengan rotan atau tongkat yang tiada kuat pukulannya. Tiba-tiba mati orang tu, maka tiada kena qisas atasnya, bahkan wajib diyah yang berat wallah sahaja. Kena juga diyah. Qisas ada. Contoh, hari ni banyaklah kita buat denda atas orang, kita pun rotan orang. Kita rotan orang tu, rotan kat tangan dia. Tiba-tiba rotan tengah rotan 2-3 kali, meninggal orang tu. Kita bukan nak bunuh dia, tak sengaja pun. Tapi dia menghampiri ke arah sengaja.
Maka hukum dia, adakah orang ni kena bunuh balik? Tak, belum. Orang ni tak kena bunuh, tapi dia kena diah. Diah kena wajib ke atas dia, dan diah dipanggil diah mukhaffafah. Diah mukhaffafah, apa beza diah mughallathah dengan diah mukhaffafah? Jadi diah yang berat dengan diah, ganti rugi yang berat dengan ganti rugi yang ringan. Apa beza? Ganti rugi yang berat dia kena bayar sekaligus. Contoh, kalau dia kira 200,000, dia kena bayar waktu sekaligus bayar 200,000. Tapi contoh, kalau dia mukhaffafah, dia tak sengaja bawa bom meletup kena kawan dia, mana bagi tak sengaja, contoh. Lepas tu dia kena diah yang ringan. Diah yang ringan apa? Kalau 200,000 dalam masa 3 tahun dia boleh selesaikan 200,000 tersebut. Ini dipanggil diah yang ringan. Yang dimaksudkan dengan waris-waris yang dikatakan aqilah itu di sini ialah kerabat-kerabat yang lelaki, mukallaf, yang lain-lain daripada bapa atau anak. Itu yang dimaksud dengan aqilah. Aqilah apabila seorang dia kena diah, contoh, apa yang patut? Kena rujuk dengan keluarga dia. Selain daripada anak dan bapa dia, keluarga dia yang lelaki, kita kena boleh tuntut daripada dia, tuntut ganti rugi. Kalau keluarga dia kata kami tak ada apa, tak ada nak bantu apa semua, pergi kat Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tak boleh, dia lah sendiri tanggung. Iaitu anak-anak saudara dia selain daripada ayah dan anak dia, anak saudara dia, bapa saudara ini dipanggil keluarga lelaki saudara lain. Tapi syaratnya bukanlah balik. Kalau saudara dia tu kecil ataupun bapa saudara dia anak saudara tu tak balik lagi, maka dia tidak termasuk dalam aqidah ini. Sekiranya tidak ada mereka itu, wajib atas Baitul Mal, dan jika tiada juga, wajiblah dia itu atas orang yang melakukan jenayah itu sendiri. Dia kena selesaikan masalah itu. Tak kira lah dia nak hutang ke, nak apa ke. Kalau dulu orang tu boleh cari, kena cari juga 100 ekor unta. Kalau zaman sekarang ganti dengan harga. Tuan-tuan boleh cek unta, tengok unta harga berapa sekarang ni. Ada unta yang harga 3,000, 3,500 kali dengan 100. Kalau 3,000 kali 100, 300,000. Jadi kenapa denda begitu banyak? Kamu bunuh manusia tu tak kejap. Satu manusia yang mana dia boleh menghasilkan lebih banyak daripada 300,000. Nyawa dia tak ternilai. Satu mata saja tak ternilai. Begitu juga mulut, hidung dan sebagainya. Ini kalau nak diganti dengan harga tak ternilai. Hari ni kalau orang sakit jantung, contohlah jantung, doktor kata kamu ni bedah-bedah ni sekali operasi 50,000. Dia kena ni kena ada 5 kali operasi, keluar 50,000. Itu jantung saja dah selamat satu jantung. Habis kalau nyawa, maknanya hukum yang diberi ni supaya manusia ni janganlah terlampau sangat. Maknanya kalau nak buat satu perkara, kena fikir betul-betul. Kamu nak pukul orang, tengok apa salahnya kamu nak pukul orang? Apa salahnya kamu nak pukul? Begitu juga kamu bunuh dia, apa salahnya kamu bunuh? Sebab itu Islam letakkan satu ni, supaya bila orang tahu hukum dia, maka orang akan takut. Jangan. Tapi sebenarnya hakikat, bila orang dekat dengan Allah SWT, dia akan jauh daripada hukum-hukum. Orang dekat dengan Allah SWT, bila masa pula dia pukul orang? Bila masa dia nak pergi merompak orang? Bila masa dia nak pergi bunuh orang? Tak ada. Tapi bila orang jauh dengan Allah, dia mengenali hukum ni, supaya dia memperingat, dia takut, kemudian dia dekat balik dengan Allah. Itu cara dia. Sebab itu sebenarnya jenayah ini bukan hukum asas. Maknanya bukan kita nak kata hukum yang sebenarnya kira-kira kita nak. Tak. Sebenarnya kita nak bawa orang kepada hukum Allah SWT itu sendiri, supaya orang dapat beribadat kepada Allah SWT. Itu asalnya. Tapi bila orang tak boleh juga dalam keadaan itu, betul akan dihukum. Kita akan bahaskan. Sehingga sembahyang, kalau orang sengaja tidak sembahyang atau mengingkari sembahyang, terus hukum murtad, maka kita kena pancung. Sampai tahap itu. Mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagi orang yang tidak sembahyang dengan sengaja, ada dikatakan bahawasanya orang ini boleh kita pancung. Ta'udzubillah. Sebab apa? Sebab ibadat dengan Allah. Maksud jenayah, kita nak buat hukum-hukum ni supaya orang kembali pada Allah SWT. Tapi tuan-tuan, bukannya kita nak hukum orang terus kita bunuh, tak. Rasulullah SAW telah ajar pada kita, iaitu
dekatkan dia balik, dakwahkan dia balik. 3 kali kita panggil, bertaubatlah kamu. Seorang yang murtad, bila orang tu murtad, maka dia ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kamu 3 kali. Kali ketiga, lepas 3 kali tak nak, saya dah murtad juga, dia kata saya dah murtad juga, baru boleh diambil hukum. Seorang yang murtad, dia tak boleh hukum pancung terus. Kita kena cari sebab kenapa dia murtad. Kadang-kadang kekurangan pengetahuan dia, kadang-kadang disebabkan kemiskinan tu. Saya sedih, sebenarnya saya tak nak murtad, tapi nak buat macam mana. Kemudian dalam masa tu kita bagi tempoh 3 kali bertaubatlah kamu. Dalam masa 3 kali kita bagi tempoh, kita ajak dia bertaubat, maka dia terlepas daripada hukum. Kalau dia tak bertaubat, maka dia tak terlepas daripada hukum. Sebab itu masa zaman dulu, dalam contoh kita, pertama, kalau ada orang murtad dengan orang kafir, macam mana kita nak perang? Perang orang murtad dengan orang kafir. Kenapa orang murtad lebih bahaya? Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ramai sahabat yang murtad. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah hantar tentera-tentera serta mereka pergi perangi orang murtad. Sampai tu baru dipikirkan untuk ada orang kafir lagi. Tak bahaya murtad. Seorang yang murtad, orang kafir, orang munafik yang ada dalam Islam, dia tahu Islam itu benar, kemudian dia murtad atas dasar untuk serang balik Islam, orang ni lagi bahaya. Kenapa banyak Islam jatuh disebabkan orang munafik? Orang yang duduk dalam, dia tahu hakikatnya. Dekat Madinah, zaman Madinah, ramai juga orang yang munafik yang cuba nak rusakkan Islam. Dia berpakat dengan orang Yahudi nak jatuhkan Islam. Tapi pada waktu tu, kalau nak ikut, memang orang munafik bahaya. Tapi Rasulullah masih tak ambil tindakan lagi. Pada waktu itu banyak lagi jemaah-jemaah yang perlu dihantar keluar. Takut pula nanti faham orang kafir. Dia kata apa Muhammad ni, yang dihantar untuk jemaah pergi bunuh, lepas tu balik-balik kat Madinah bunuh oleh orang ni. Tapi kalau orang munafik, dia iklankan murtad dia, habis terus hukum dia pancung. Walau macam mana 3 kali. Begitu juga orang tak semayang. Tak semayang ini tuan-tuan, ya Allah. Kalau dalam wuduk syadid betul, mazhab Syafi'i, pandangan daripada mazhab Syafi'i, dia kata apa? Orang yang sengaja tinggal tak semayang, apa hukum pancung. Alhamdulillah, hari ni berapa ramai orang tinggal semayang? Berapa ramai hari ni orang tinggal semayang? Jadi sebab itu, orang yang tinggal semayang dengan sengaja, kita kena pergi dengan dia, bagi tahu 3 kali. Kalau dia ada kelemahan, sebenarnya saya ni wuduk, saya tak apa. Tapi kalau orang ni pelajar, seperti dia tertinggal, contoh dia bangun lambat, dia nak semayang, itu lain hukum dia. Tapi dia sengaja tinggal, kalau nak ikut hukum tu. Kenapa tuan-tuan? Seorang yang tinggal semayang yang sengaja, sembahyang ni adalah tiang agama. Sembahyang adalah tiang agama. Apabila seorang tak sembahyang, mana pergi agama tiang? Mana pergi tiang agama untuk dia? Begitu juga sembahyang adalah kepala bagi badan. Seorang yang tak sembahyang, tak ada kepala. Begitu juga zaman sahabat fatwa, ada juga sebahagian daripada sahabat fatwa mereka, orang tak sembahyang adalah diibarat sebagai orang kafir. Orang kafir apa dia hukum dia? Kalau dia Islam kemudian dia kafir, dia murtad, hukum dia pancung. Sampai tahap macam tu sekali. Bab ni kita akan bahaskan, insya-Allah. Okey. Syarat wajib qisas pada bunuh yang sengaja itu 4 perkara. Pertama, pembunuh itu baligh. Kalau budak tu kecil, umur 3-4 tahun, dia bawa pisau, tiba-tiba jalan dekat kawannya, tu cocok, meninggallah kawannya. Adakah kita nak kena qisas ada budak kecil tu? Orang yang baligh kena qisas. Kedua, berakal. Kalau orang gila pergi bunuh, sebab itu orang gila jadi waran. Orang gila jangan sengajalah pergi kacau dia ni. Kalau dia pergi, kita kacau dia, dia bunuh kita, tak ada apa lah tu. Tak perlu nak qisas orang gila. Terangkan. Ada katakan orang gila ni ahli syurga, dia senyum je. Jadi ketiga, bukan bapa kepada yang kena bunuh. Bapa yang bunuh, contoh bapa
dia sengaja bunuh anak ke, terbunuh anak ke, adakah dia kena kisas? Seorang bapa bunuh anak, kisas ke? Dalam satu hadis ada bunyi la yuqadu walid bil walad. Tidak dikenakan kisas bapa itu terhadap anaknya. Jadi kalau bapa dibuat dia terbunuh anak dia, maka tak perlu nak diam, tak perlu nak kisas. Ini ikut pendapat kebanyakan daripada ahli. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata pada hadis ini terdapat mutarab ada gangguan sedikit hadis. Kemudian pada hadis ini terdapat munqati' sanad dia. Tetapi bila aku kaji-kaji, aku teliti ahli ilmu pada zaman dia, aku banyak jumpa ahli ilmu. Ahli ilmu bila tanya bapa dengan anak ni, dia pegang satu hadis yang tadi yang aku kata munqati', dia pegang pada hadis tersebut. Iaitu bila bapa terbunuh anak, bapa sengaja bunuh anak, maka tidak akan dikenakan qisas. Ini dia satu yang terlepas, yang lain tak terlepas. Bapa bunuh anak, kemudian orang gila, orang tak balik, ini terlepas, tak perlu qisas. Orang gila tak tahu, memang dia tak tahu dah, dia gila tak ada akal. Yang kedua budak kecil memang sama juga, sama taraf dah. Walaupun dia faham, tapi dia bukan mukallaf. Dia tidak faham yang sempurna lagi. Begitu juga seorang bapa yang terlepas. Keempat yang kena bunuh itu tidak kurang kedudukan atau tarafnya daripada yang membunuh, seperti kafir atau hamba. Seperti keempat kita tengok sekarang ni, tengok yang kena bunuh tu siapa? Kalau orang kafir, maka kita tengok. Kalau kafir itu adalah kafir harbi, maka tak perlulah. Kafir harbi adalah kafir yang diserang kita. Maka kita bunuh dia, tak perlu balas, membunuh, tak ada qisas kat situ. Tapi kalau kafir zimmi ada pembahasan dia. Ataupun seorang hamba tak ada zaman kita sekarang. Zaman kita banyak orang gaji orang rumah. Orang gaji orang rumah pun macam-macam cerita dari sini. Jangan ikut tuan-tuan rumah yang letak orang gaji tu memang kena kisah zaman banyak terlepas. Tuan-tuan, Allah SWT dia ciptakan manusia. Dia letak satu undang-undang hukum pada manusia. Dia tahu kalau manusia ikut undang-undang dan hukum dia, manusia akan jadi betul. Tapi manusia bila tak ikut undang-undang dan hukum Allah, manusia tak akan jadi betul. Manusia hari ini dia cuba fikir bagaimana aku nak terlepas daripada undang-undang Allah. Jadi dia buat satu create. Okey, orang kaya ni kalau dia buat silap, kita cas 100,000. Tapi kalau orang miskin, kita bagi dulu dalam penjara 50 tahun. Ini undang-undang selain undang-undang Allah. Bahaya undang-undang macam ni. Bahkan undang-undang ni telah diletakkan oleh orang kafir. Tambah lagi Yahudi pada zaman Rasulullah pernah diminta fatwa daripada Rasulullah. Dia pergi kat Rasulullah, tanya fatwa tentang seorang perempuan yang dah kahwin buat zina. Rasulullah kata, adalah kitab kamu, hukum dia rejam. Ada? Begitu. Apa yang dia orang buat pada waktu tu, apabila seorang wanita yang dah kahwin berzina, dia di kalangan orang bangsawan, maka dia akan contek muka wanita itu, kemudian dia akan letak di atas kuda, pusing keliling kampung supaya wanita itu malu. Apabila orang di kalangan mereka, iaitu orang orang miskin di kalangan mereka, orang yang rendah martabatnya di kalangan mereka, apa yang mereka buat? Mereka laksanakan hukum rejam. Allah SWT sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian kitab? Kamu laksanakan sebahagian, tapi hanya untuk orang miskin dan orang rendah. Adapun untuk orang yang kaya, kamu buat macam ni, tak bunuh dia. Ini yang banyak berlaku kadang-kadang pada kita. Kita ambil sambil lewa, iaitu kita nak ambil mudah. Kalau orang kaya buat kesilapan, orang yang ada martabat, hukum dia macam ni. Tapi kalau orang yang rendah, orang yang hina, hukum dia macam ni. Hukum-hukum manusia, insya-Allah dia kita. Allah SWT masih beri lagi peluang kita dekat orang kita. Yang kena ingat. Kullukum mas'ulun. Mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Tiap-tiap kamu adalah diumpamakan seperti pengembala terhadap gembalaannya. Iaitu kamu adalah pemimpin, penjaga bagi keluarga kamu. Bila kita lihat undang-undang Allah di hadapan, yang pertama sekali kita letak di hadapan kita iaitu anak kita.
Berlaku saja jenayah di kawasan kita pertama sekali letakkan. Rasulullah SAW bersabda, andai kata kalau Fatimah didapati curi, nescaya aku akan potong tangan dia. Jadi hari ini kita pandang, kita nak letakkan hukum jenayah, hukum hanya pada orang. Bila kita terkena, kita pun cuba cari jalan untuk lari. Begitu juga bila anak kita kena, kita cuba elak untuk daripada hukum dia. Sebenarnya kita kena hukum. Kalau tidak, kita akan jadi sama macam orang kafir, orang Yahudi. Orang Yahudi dia orang cuba sangat supaya undang-undang Allah tidak hidup di satu negara, di satu tempat. Bahkan dia telah masuk, dia cuba buat satu undang-undang, dia create undang-undang, dia tubuhkan satu-satu universiti. Kemudian di universiti itu dia bagi satu-satu pelajar yang mana jauh daripada hukum agama, dia bagi fikir. Kalau seorang buat ni, apa pendapat kamu? Semua pun discuss. Kita rasa cara ni, bila tak berjalan cara ni, dia buat. Kenapa? Kadang-kadang mahkamah dia banyak ambil undang-undang daripada universiti, keputusan daripada universiti. Ini banyak mahkamah. Sebab itu syair Iqbal rahimahullah ta'ala, seorang pensyair Urdu, pensyair di India, masyhur sangat. Dia kata apa? Bodohnya Fir'aun. Kalau dia tubuhkan universiti macam puak-puak British tubuhkan universiti, masuk kawasan dia, pergi jajah satu, dia tubuhkan universiti, kan dia tak perlu nak heran. Ini Fir'aun dia cuba bunuh tiap-tiap orang, tiap-tiap anak-anak tu dia bunuh, kemudian akan tetap timbul balik. Cuba dia rosakkan minda, insya-Allah akan boleh timbul. Ini syair Iqbal kata, lebih baik dia tubuhkan universiti pada zaman tu. Jadi hari ini kita dalam universiti kita kena jaga. Kalau orang ambil undang-undang, kena jaga. Adakah undang-undang ni khilaf dengan undang-undang Allah atau tidak? Undang-undang selagi tidak khilaf dengan undang-undang Allah masih boleh pakai, dipanggil undang-undang yang harus. Seperti contoh tuan-tuan, bawa kereta, tengok traffic light ada. Lepas tu apa yang terjadi? Tuan-tuan kata dalam Quran tak ada pula kata traffic light, tiba-tiba kena berhenti. Dia kata undang-undang ni dipanggil undang-undang yang harus, yang mana dia tak ada khilaf dengan Al-Quran, kita boleh pakai. Tapi undang-undang yang ada khilaf dengan Al-Quran, seperti contoh Al-Quran kata kalau seorang bunuh dengan sengaja, maka lawan dia bunuh. Tapi tidak, dia kata tak, tak ada. Kalau orang bunuh tu macam ni lah, kita minta kira ribu-ribu, kemudian kita sebab dia. Ni khilaf dengan undang-undang Al-Quran, khilaf betul, maka dipanggil harus. Jadi undang-undang yang dipanggil harus adalah undang-undang yang tidak khilaf dengan undang-undang Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka tiada kisah jika pembunuh itu budak atau orang gila, atau bapa atau datuk kepada yang kena bunuh, atau yang dibunuh itu kafir atau hamba. Ini tak ada kisah. Tak ada kisah, mana tak ada kita nak bunuh balik. Yang demikian hendaklah dibalas bunuh orang laki-laki dengan sebab membunuh orang perempuan, orang alim membunuh orang jahil, orang kaya membunuh orang miskin, orang muda membunuh orang tua dan sebagainya. Atau dari atas bukit ke bawahnya, atau ke dalam sungai dan sebagainya. Mana mereka disepakat, satu jemaah sepakat bunuh orang itu dengan sengaja, tanpa ada sebab, tanpa hak, maka mereka akan dibunuh. Sebab apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika, bila orang minta fatwa itu daripada Yaman, Sana'a, berlaku satu pembunuhan di sana. Kemudian di sana, di Sana'a, ada orang subhat dalam membunuh. Ada berapa, 2-3 orang yang subhat dalam membunuh. Maka Sayyidina Umar kata, siapa yang subhat tadi bunuh? Lepas tu kemudian Sayyidina Umar telah berkata, andai kata seluruh penduduk Sana'a bersubhat untuk membunuh orang itu, maka aku akan perintahkan supaya seluruh dibunuh. Jadi mana orang subhat ni sama juga hukum dia, dia pun dibunuh juga. Saya tak bunuh, tapi saya cuma suruh dia bunuh, sama juga hukum dia. Orang tu pun dibunuh, dia pun sama juga kalau sengaja. Ini hukum perintah ini, walaupun tak ada. Contoh sekarang ni kita tengok satu hukum bunuh dengan bunuh, itu telah ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW akurkan. Tapi selepas itu Sayyidina Umar buat satu. Sayyidina Umar dia buat satu hukum yang baru, yang mana tidak ada khilaf dengan Al-Quran dan tidak ada khilaf dengan Rasulullah. Apa hukum yang baru yang dibuat? Kalau orang subhat untuk bunuh seorang, maka hukum dia pun orang tu pun dibunuh. Ini hukum yang sahabat. Siapa yang tolak hukum sahabat, maka ke mana?
Dan hukum yang telah dibuat oleh sahabat, oleh Sayyidina Umar telah ijma'. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, orang yang boleh keluar daripada agama, yang boleh masuk ke dalam bid'ah yang paling sesat, yang boleh menyebabkan dia keluar agama, yang pertama dia tolak Al-Quran, kemudian dia tolak hadis, tolak sunnah, kemudian tolak para sahabat, tolak ijma'. Ini memang kan jatuhkan dia dalam kancah. Banyak hari ni tuan-tuan, orang nak ambil Al-Quran, nak ambil hadis, nak ambil Al-Quran semata-mata, nak ambil hadis semata-mata, tapi dia lupa bahawasanya orang yang faham dengan Al-Quran selepas Nabi adalah para sahabat. Orang yang tak ambil para sahabat, habis. Ini memang. Sebab itu kulasah tuan-tuan, dalam fiqh kulasah dia, kalau kita tak jumpa satu hukum, kita tengok hukum yang dibuat oleh para sahabat. Tambah lagi khulafa' Rasyidin. Rasulullah SAW bersabda, peganglah kamu kepada sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' Rasyidin al-Mahdiyyin. Peganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa' Rasyidin al-Mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Pegang dia betul-betul dengan gerham, pegang dia, jangan lepaskan dia. Ini orang yang betul-betul ambil, dia takkan sesat. Segala syarat yang dikenakan pada balas bunuh, disyaratkan juga pada balas luka atau patah tangan dan sebagainya. Sebagaimana kita bunuh seorang akan dibalas dengan bunuh, begitu juga kita meluka seorang akan dibalas dengan luka. Patahkan tangan seorang akan dibalas dengan patah dan sebagainya. Demikian juga pada cedera hilang manfaat anggota seperti hilang penglihatan atau pendengaran atau perasaan. Kita cucuk mata dia sehingga dia tak nampak, kita pukul kepala dia sampai dia tak ingat apa-apa dah, otak dia tak boleh fungsi, maka ini pun kena qisas juga. Dan tambah lagi dua syarat pertama, sama tentang nama, yakni tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan kiri dan seumpamanya. Orang potong tangan kanan, maka potong tangan kanan dia balik. Kalau kiri, potong tangan kiri balik. Dalam hadis disebut, kalau tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri. Kedua, pada anggota yang memukul dan yang dipukul itu tidak ada sakit lumpuh, maka jika ada penyakit itu tidaklah ada qisas. Contoh, sekarang ni orang luka kan penyakit. Sebab apa? Hukum qisas supaya nak bagi orang tu rasa sakit macam mana dia buat tu. Orang sihat, kita pergi kat dia, kita ambil pisau, garis, potong. Apa yang terjadi? Dia akan rasa sakit, orang tu sakit. Allah. Jadi apa Islam nak? Buat balik kat dia supaya dia rasa sakit yang sama. Tapi ada kata kalau orang tu orang lumpuh tak terasa, ni maka tak perlu. Tak ada qisas kat situ. Tak ada qisas. Dari itu tidak ada qisas kerana tangan atau kaki orang yang anggotanya baik dan sihat dengan sebab mengerat tangan, atau kaki orang yang ada penyakit lumpuh, malahan kena dia sahaja yang layak dengan dia. Kalaulah tengok luka kat sini, kita buat luka, ataupun orang lumpuh, kita patahkan tangan, dia memang tak terasa, tapi dah hilang dah anggota dia. Apa yang terjadi dekat sini, ahli keluarga dia datang, kata apa, tak kena qisas, tapi bagi ganti rugi. Walaupun dia lumpuh, dia tak terasa, tapi dia tangan juga. Mana tahu satu hari nanti orang lumpuh, Allah SWT sehatkan dia. Banyak hari ni orang lumpuh yang mana kadang-kadang kemudian sebulan, kadang lumpuh 9 tahun, insya-Allah dia boleh bergerak balik. Jadi sama juga, walaupun tak kena qisas, tapi dia kena. Dia ganti rugi tak kena. Sebaliknya dibalas kerana anggota yang sakit dengan sebab mengerat anggota yang baik dengan tiada kena bayar imbuhan. Ini pun dengan syarat jika dikerat darahnya boleh berhenti menurut kata doktor yang pakar. Sekarang ni contoh, orang kerat tangan orang. Contoh sekarang, dia kerat tangan. Bila dia kerat tangan, tengok terus tangan dia, bila dia kerat, darahnya berhenti, alhamdulillah. Kemudian tinggal luka sahaja. Tapi setengah-setengah orang, bila kita potong dia, darah dia akan mengalir sehingga menyebabkan dia terbunuh. Darah mengalir. Jadi orang macam ni kita kena jumpa doktor pakar juga. Kalau nak buat qisas atas dia, kita jumpa orang yang mahir, tengok. Kalau kita buat balik kat dia, adakah darah dia keluar terus sehingga menyebabkan dia bunuh? Kalau tidak, bunuh. Pasal apa dekat situ qisas? Dah apa tu melebih-lebihi dalam qisas, tak boleh. Kalau potong tangan je lah. Dia potong tangan tak sehingga mati, tapi potong balik tangan orang ni sehingga mati, tak boleh. Sebab itu kena dapat pastikan boleh. Boleh kita nak laksanakan qisas potong tangan balik, tapi dengan syarat, adakah dengan potong tu darah boleh keluar? Setengah-setengah nanti ni bila kita potong ni boleh menyebabkan orang tu mati terus. Jadi kena dapatkan daripada
Kalau tidak, kita ambil diam sahaja. Kalau maaf lagi baik. Kemudian tiap-tiap anggota yang dikerat atau dipotong oleh penjenayah yang wajib kena qisas itu ialah anggota yang ada seti seperti jari, tapak tangan, siku, bahu, tapak kaki, lutut dan peha dan sebagainya. Ada seti ni. Ini seti. Boleh potong. Kemudian dia potong jari, maka boleh potong seti kat sini. Kalau dia potong jari sikit kat sini, ada seti dia potong ni. Potong dekat sini-sini. Kamu balas dia. Begitu juga kaki. Kaki sehingga buku lali. Sebab situ adalah satu seti yang mana dia boleh pisah. Potong kat situ. Adapun anggota yang tiada seti, tiadalah qisas padanya. Dari itu tiada qisas pada luka kerana tiada dapat dianggarkan dan tiada aman daripada berlebih kurang tentang panjang dan lebarnya seperti luka pada muka dan kepala, melainkan mana luka yang dalam jejak ke tulang dalam bahasa Arab disebut mudhihah sahaja, sama ada pada kepala atau sebarang anggota yang lain, maka wajiblah qisas pada merosakkan mata, telinga, kelopak mata, bibir atas dan bawah, kemaluan lelaki dan perempuan dan punggung kerana dapat dianggarkan. Andai kata seorang itu buat sentuh-sentuh dia, pukul dia, ada luka sedikit yang mana tidak beri kesan apa-apa, maka kat situ dia tak boleh nak tuntut qisas. Tapi kalau luka yang mana menyebabkan tidak manfaatnya badan dia, maka situ dia boleh tuntut qisas. Contoh sekarang ni, orang pegang, dia pegang terluka, tercalar sikit, luka sikit, ini tak perlu sangat qisas. Begitu juga kalau orang buat seperti dia tampar, kemudian lebar sikit, dia tak perlu qisas yang dia kendaki, iaitu kita nak ni. Tapi kalau kita nak tampar balik, tak ada apa. Tapi kalau dia rosakkan mata, telinga, kelopak dan sebagainya, iaitu contoh sekarang ni, telinga dia menyebabkan tak boleh dengar, kita boleh guna qisas sehingga dia tak boleh dengar. Kalau buat luka tadi, kenapa tak boleh? Kita bimbang. Kalau dia luka, contoh dia buat luka sini, tapi orang tak ambil pisau, bala dendam, dia terlebih luka kat sini, dan terlebih tu, terlebih qisas. Lebih qisas tak boleh. Sebab itu melebihi had daripada sini. Contoh, kalau kita buat orang tu luka kat sini sikit je, tiba-tiba kita nak qisas melebih qisas, kita balas balik orang tu. Sebab apa? Kamu buat lebih, kamu lebih sikit kat sini. Jadi sebab itu dalam Islam, benda yang mana kita tak boleh nak anggarkan, kalau kita buat ni, takut lebih dah, tak apalah, tak payah, kat sini tidak ada qisas. Tapi kalau benda kita pasti boleh, contoh macam tu, orang ketuk kepala dia sampai dihilangkan, balas balik, ketuk sampai hilang. Potong telinga, balas potong telinga. Ini qisas. Ini antara mukadimah qisas. InsyaAllah kita akan bahas selanjutnya, iaitu berkaitan dengan diyah nanti. Bila orang buat qisas-qisas begini, apakah balasan ganti rugi dia? Tapi tuan-tuan jangan ingat bahawasanya kita ni nak menghukum orang, tidak. Kita letak bahawasanya qisas ni kalau kena pada saya, inilah balasan-balasan terhadap saya, baru insyaAllah kita akan selamat. Tapi kalau kita fikir untuk menghukum orang, kita nak letak hukum daripada orang, InsyaAllah satu hari kita akan musnah. Syaitan dia buat 3 perkara. Apabila satu ketika Iblis bertemu dengan Nabi Musa AS, dia bertemu dengan Musa. Bila bertemu dengan Nabi Musa AS, apa yang terjadi kat situ? Musa kata, siapa kamu? Iblis berkata, aku lah Iblis. Oh, kamu lah Iblis, syaitan yang selalu pergi hasut-hasut manusianya. Cuba kamu bagi tahu sikit pengalaman kamu, khulasah daripada kamu ni. Perkara apa yang kamu point yang boleh kamu merosakkan manusia? Dia kata ada 3 perkara yang merosakkan manusia. Yang pertama, apabila manusia nak buat satu kebaikan, maka kalau manusia tak buat cepat-cepat, maka aku akan kacau dia sehingga dia lupa dengan kebaikan. Ini aku akan usaha. Yang kedua, apabila dia janji untuk meninggalkan kemungkaran, untuk menipu, dia tak tepat janji dia, maka aku akan jatuhkan dia dalam kancah kemungkaran. Dia kata, aku janji aku tak nak buat maksiat.